Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang saya hormati, yang saya kasih Tuan Imam, Tuan Bilal, Nazir Masjid bersama pengurusan dan khusus buat tuan-tuan, puan-puan, sidang jemaah yang saya kasih sekalian. Apa khabar semua hari ini? Alhamdulillah. Tuan-tuan mati Allah, pada pagi ini insya-Allah dalam jangka masa 30 ke 40 minit boleh tuan kita ulang kaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Musnad Ahmad. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, dan juga terdapat hadis dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Riwayat daripada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dan topik tadi sini saya mungkin tuan-tuan biasa dengar. Saya berikan topiknya tentang lenyapnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ini juga topik ini sama dengan seperti yang kita boleh temui dalam kitab Jami' Tirmizi. Jadi ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan pada kita umat Islam. Sampailah kiamat, maka ilmu ini tuan-tuan boleh lenyap. Dan bila ilmu lenyap, maka bermulalah tersebarlah kebodohan. Jadi sufaha ini, kalau tuan-tuan baca Quran kan, kita terima kalimah sufaha itu orang bodoh. Itu juga daripada ayat Allah SWT. Jadi sabarlah tuan-tuan, itu sifat yang memang ada pada manusia, dan kita belajar bagaimana untuk kita fahami hadis ini dan kita amalkan. Baik tuan-tuan, saya bacakan hadis ini. Saya ambil daripada nama periwayatan yang tertinggi. Ada 12 jalur tuan-tuan, ada 12 sumber hadis ini, begitu masyhur di kalangan sahabat dan tabi'in dan sebagainya. Ana Abdullah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yanzi'u minan nasi walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama' hatta idza lam yabqi 'aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faftau bighairi 'ilm fadallu wa adallu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh rujuk hadis ini tuan dalam kitab Musnad, dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Topiknya tentang ilmu. Jadi tuan-tuan mati Allah, apakah maksud hadis ini? Nabi SAW bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah ini la yaqbidul ilm intiza'an. Allah tidak akan melenyapkan ilmu secara tiba-tiba. Tiba-tiba tuan-tuan hilang ilmu akidah, tiba-tiba hilang ilmu Quran. Tidak. Apa akan berlaku? Yanzi'unhu minan nasi walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama. Jadi bukannya tiba-tiba ilmu hilang di kalangan manusia, tetapi cara macam mana Allah menghilangkan ilmu? Dengan mematikan ulama ataupun pakar ilmu itu. Subhanallah. Ini pesanan Nabi. Jadi ilmu Quran ni betul ada kitab tuan-tuan, tapi tak semua orang boleh faham apa ada dalam kitab. Kitab memerlukan pengajar. Kitab ada penulis. Jadi ilmu tuan-tuan ada pengajar. Jadi apabila Allah nak bagikan ujian kepada manusia ni, kata Nabi SAW, maka pengajar-pengajar ini akan mati. Adakah pengajar tak mati tuan? Manusia pasti mati. Semua Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat.
maka itu tanda jika dia merupakan seorang pakar, terutamanya kita bercakap pasal pakar, tuan-tuan ya. Alim ini dia bukan semata-mata dia tahu, tetapi ada kepakaran. Itu dia namanya alim. Kalau sekadar tahu saja itu bukannya alim. Istilah itu, alim itu seorang yang pakar pada bidangnya. Jadi kata Nabi SAW, jadi jika pakar itu mati, boleh melenyapkan ilmu jika tak ada pakar-pakar lain. Baik tuan-tuan ya, apa akan berlaku? Ini kata Nabi, ini petanda-petanda akan berlaku. Hatta idza lam yabqi aliman, sehingga bila tak ada seorang pun tertinggal, tak ada seorang pun tinggal yang alim, yang pakar tadi, ittakhazan nasu, manusia akan mengambil apa? Ru'usan juhalan, mereka akan merujuk kepada orang yang jahil. Jadi lawan kepada alim ni tuan-tuan, juhala, jahil. Alim lawannya jahil. Orang yang ada ilmu lawannya orang yang tak ada ilmu. Tetapi bahaya, kata Nabi, fasu'ilu, bila ditanya, faftau bi ghairi ilm, dia akan berfatwa tanpa ilmu. Tuan-tuan ya, fadallu wa adallu, mereka itu sesat. Orang yang jahil tadi sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Subhanallah tuan-tuan. Jadi banyak huraian ulama, cuma saya bawakan pada pagi ni agak baru dalam kajian saya, dalam pengamatan saya bawakan huraian Imam Nawawi. Hadis ni ada dalam Imam Musnad Ahmad, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Tapi saya bawakan kitab Al-Azkar tuan-tuan. Saya tunjukkan tuan-tuan ya, kitab terjemahan Azkar dalam bahasa Melayu Malaysia. Imam Nawawi tuan-tuan, dalam kitab Al-Azkar ini, dia bawakan 3 kes yang berlaku di zaman Nabi SAW. Bagaimana nak faham ilmu ni? Sebelum saya bincangkan agak detail di sini, nak ceritanya tuan-tuan mati Allah, bahawa manusia akan mati. Bersama matinya akan lenyapnya ilmu dan pengalamannya. Saya tuan-tuan, kita boleh berterima benda ni, betul kan? Seseorang itu, almarhum Dr. Abdul Hayy, guru kami kat sini dulu tuan-tuan, dia meninggal. Dan memang dia meninggal bersama kepakarannya. Alhamdulillah ada kitabnya. Tetapi bolehkah saya mampu untuk mengajar macam dia? Saya tak mampu. Saya boleh mengajar setakat saya tahu, tapi pasti penulis itu lebih alim, lebih expert daripada siapa yang tidak menulis. Jadi tuan-tuan mati Allah, sebab itu tuan-tuan mati Allah, soal hadis ini saya rumuskan ada 5 pengajaran penting sebelum kita tengok 3 fakta Imam Nawawi beritahu. Pertama tuan-tuan, ilmu ini bererti sesuatu yang dipelajari secara teratur, yang memerlukan masa dan memerlukan kepada effort ataupun mujahadah dalam istilah. Ilmu ni tuan-tuan, dia tidak seumpama mimpi yang benar lah. Hanya Allah berikan kepada individu tertentu. Seperti jika kita baca surah Yusuf, tuan-tuan baca kan? Saya alhamdulillah kat sini membaca Quran. Surah Yusuf ni tuan-tuan, Allah beritahu, Allah bagi ke ilmu takbir mimpi yang benar. Jadi tuan-tuan baca surah Yusuf ni, segala mimpi manusia Nabi SAW Allah bekalkan ilmu. Tetapi ilmu yang macam biasa ni tuan-tuan, pada orang yang bukan macam Rasul macam kita ni, kita kena belajar daripada mula sampai akhir, dan dia memerlukan masa. Tak mampu dalam setengah jam ini kita dapat everything, tak mampu tuan. Walaupun ada AI ke, ada apa ke, sekadar informasi. Tetapi untuk mengetahui yang lebih detail, dia memerlukan masa. Sebab itu tuan, ilmu ni dia ada masa. Dan ini orang sukar nak ikut masa ni sebab lama. Sebab itu tuan mati Allah, namun manusia tak hidup lama, betul tak? Poin yang kedua, manusia akan mati. Sebab itu matinya tuan-tuan, matinya berilmu, dia akan matikan juga pengalaman dan ilmu itu. Inilah fitrah dan ketentuan Allah SWT kepada manusia. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, poin yang berikutnya,
sekiranya tidak ada pengganti, tidak ada satu pelajar ataupun pelajar-pelajarnya menggantikannya, mengambil alih ilmu itu yang diajarnya, tuan-tuan, maka akan bermulalah fitnah berkaitan dengan ilmu, terutama Islam ini, terutama Islam dan juga ilmu-ilmu lain. Jadi Nabi menyatakan, bila mana manusia berilmu semakin ramai meninggal dan tidak ada pengganti, maka akan bermulalah manusia mencari siapa nak ditanya, siapa nak dirujuk, siapa pakar mana nak dirujuk. Sebab itu Nabi menggambarkan di akhir zaman, terutamanya sebab bila berakhirnya nanti zaman sahabah dan zaman tabi'in, di antara zaman terbaik dan pengikut tabi'in, ini di antara 3 zaman, tuan-tuan, yang Nabi kata dalam hadis, ini zaman paling terbaik kerana sahabat jumpa aku, kata Nabi, dan tabi'in jumpa sahabat, dia tak jumpa aku, dan tabi' pengikut pada tabi'in paling tidak dia dapat jumpa tabi'in, walaupun sebahagiannya mungkin suka nak jumpa sahabat sebab zaman dah begitu panjang, sehingga abad kedua hijrah secara sejarahnya. Apakah berlaku, tuan-tuan? Maka bertambahlah manusia ramai pada agama, maka bertambahlah jika sesuatu bidang itu hilang dengan kematian pakarnya, maka manusia akan merujuk pada orang jahil. Jadi kejahilan ni, tuan-tuan, pada penghujung akhir zaman ni, walaupun ramai manusia, akan bertambah kerana tak ramai manusia boleh ikut cara sahabat dan cara tabi'in belajar. Tak ramai manusia boleh ikut para ulama yang kitabnya sekarang ni saya bawa ke mana-mana. Ramai yang beratus beribu orang dapat PhD, tuan-tuan, jadi profesor dengan kitab ini. Tak ramai yang boleh ikut macam pengarang kitab ini, yang begitu passion, yang begitu, kata orang, begitu menghayati hidup dengan ilmu dan amal, tidak seramai ini. Sebab itu Imam Ghazali menyatakan ulama ni ada 2. Saya ambil pandangan Imam Ghazali, tuan-tuan, dan kita Ihya. Ulama ni bernama ulama akhirat, orang yang ada alim tetapi takut pada Allah, dia melihat akhirat. Yang kedua, Imam Ghazali kata ulama su', nampak macam alim tapi sebenarnya mementingkan dunia bukan akhirat. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, ini akan berada pada semua zaman, tuan-tuan. Sebab itu pengajian Islam, saya bercakap soal realiti Islamic Studies ni begitu penting untuk manusia. Dan kenapa Islamic Studies ada di Barat, dan kenapa Islamic Studies ada di China, saya dikatakan juga ada di Rusia, saya tak sampai lagi. China saya tengok sendirilah, saya pergi kat universiti tu, ada Islamic Studies, ada orang belajar hadis. Dan di mana tempat sekalipun, tuan-tuan, baik pergi ke Barat, pergi ke Eropah sebagainya, memang Islamic Studies ni ada yang melihatnya sebagai komoditi. Ini lahir daripada saya dengar daripada beberapa profesor. Islamic Studies is komoditi, dia kata. Komoditi, tuan-tuan. It's not about knowledge. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, apakah kita mempunyai semua pakar-pakar bidang pengajian Islam, khususnya terutama ilmu yang menghala kepada dunia untuk akhirat? Ini pada saya, tuan-tuan, tidak banyak kerana pelbagai sebab. Sistem semasa yang tidak memberi kemudahan. Yang kedua, berapa ramai manusia suka fokus jadi alim bidang agama. Apakah manusia suka jadi glamour ke jadi seorang researcher? Tuan-tuan boleh jawab. Kena claim saya ada 2 juta tau followers. Baru nampak wow. Okey, boleh bagi business class. Ini as matter of fact, tuan-tuan. Prof, ini penceramah ni follower dia 2 juta, dia takkan bagi ekonomi. Itu saya nak beritahu, ini fakta. Dia perlu business class. Sebab dia ni nak jaga followers. La haula wala quwwata illa billah. Saya pun terus batalkan dia. Terima kasih lah, saya cek online. Bukan tak boleh bayar, tuan-tuan, tetapi nak ceritanya itulah petanda akhir zaman. Baik, yang ketiga, tuan-tuan, daripada hadis ini, maka Nabi menyatakan bahawa juhala ini, orang jahil ni, akan bertambah ramai kerana tak semua mau ikut cara ulama belajar.
cara sahabat belajar, cara tabi'in belajar, pengikut tabi'in belajar kerana nak cepat. Betul lah ada fast track tuan-tuan ya. Tapi saya nak beritahu daripada mula tu, belajar menghafaz Al-Quran, baca betulkan Al-Quran, baca bahasa Arab tuan-tuan, lepas bahasa Arab faham baru masuk pada pelbagai kitab, faham itu ini sambil beramal, kembali balik buat research sampai kemudian 30 tahun barulah akhirnya bergelar mungkin ustaz. Berapa ramai tuan-tuan sanggup? Oh, saya dah pergi satu negara tu, mungkin boleh panggil saya Maulana, tolong panggil saya Maulana, tolong dipanggil pula. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, sebab itu apa akan berlaku? Akan berlakulah penyesatan, akan berlakulah kebodohan. Ini disebut oleh ulama tuan-tuan, fadallu wa adallu. Jadi saya nak sebutkan apa solusi dia, apakah jalan keluar yang patut kita usahakan. Pertama tuan-tuan, pertama pada Imam Nawawi, di kalangan yang ada ilmu agama ni, kenalah jujur untuk mencari pakar dalam menghadapi satu isu. Contohnya Imam Nawawi bawakan 3 kes di zaman Nabi SAW. Ada dalam Sahih Muslim, saya bacakan ringkasan tuan-tuan ya. Bagaimana cara di kalangan sahabat saling rujuk merujuki sesuatu masalah semasa. Kes pertama tuan-tuan, tentang isu khuf, isu mengusap khuf, cara kita nak berwuduk guna khuf. Tuan-tuan tahu khuf? Khuf ni sarung kulit, sarung kasut yang kulit tu kan, stoking kulit. Kata seorang sahabat bernama Syurah bin Hani, aku datang kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha nak bertanya tentang hukum berwuduk dengan khuf tadi. Apa jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Boleh tak kita fikirkan, jangkakan? Memang boleh tuan-tuan. Sayyidatina Aisyah boleh menjawab sebab dia bersama Nabi SAW. Tetapi apa jawapan Sayyidatina Aisyah? Pergilah kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan bertanyalah kepadanya, kerana dia pernah bermusafir bersama Rasulullah SAW, dan kami pun bertanya pada Sayyidina Ali tentang hukum macam mana cara, dan juga bukan saja hukum, cara nak ambil wuduk dengan khuf. Tuan-tuan ya. Jadi di sini tuan-tuan nak menunjukkan kejujuran di kalangan orang yang ada ilmu ni. Dia akan mengetahui siapa yang lebih ada kepakaran, yang ada authority untuk menjawab, walaupun mungkin dia tahu. Jadi tuan-tuan, ini cukup penting, kerana bila orang bertanya pada kita tuan-tuan, tak semua yang kita sebenarnya boleh confirm mengetahui. Tapi kalau kita buat-buat jawab tuan-tuan, itu yang menjadi apa yang banyak kes-kes kan. Kita kena tahu, saya ditakdirkan bidang hadis. Tiba-tiba orang minta ceramah, Syekh tolong ceramah pasal bank Islam, pasal tawaruk. Hai, saya tak berani tuan-tuan, walaupun saya buat hadis muamalah. Sebab ada pakar yang memang kerja dia fikir bab tawaruk. Saya tahu, rujuk padanya. Orang nyepot, tolong bagi ceramah tentang haji tentang apa ini tuan-tuan. Kita mencontohnya bidang tajwid. Kita tak mampu tuan-tuan teroka, walaupun mungkin kita tahu, kecuali kita telah menguasai. Bimbang-bimbang tengah-tengah tu kita menjawab sesuatu yang salah, depannya ada 1 juta penonton, finish. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, itu kes pertama. Kes kedua tentang solat witir. Tuan-tuan bayangkan zaman sahabat ni, zaman sahabat ni nak ceritanya tuan, seorang kisah seorang sahabat nama Sa'ad bin Hisham, dia nak bertanya tentang solat witir. Dia datang bertemu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, ini nama-nama besar di kalangan sahabat Nabi. Jadi apa jawab Ibnu Abbas? Maukah aku beritahu kamu tentang penduduk bumi? Ini ayat, ini ada juga dalam Sahih Muslim ni, saya terjemahkan ringkas. Saya bawa baca daripada kitab Imam Nawawi. Penduduk bumi yang lebih tahu tentang solat witir. Nak tak aku beritahu? Walaupun aku tahu, tapi ada orang lebih lagi tahu pada aku. Lebih kurang begitulah tuan-tuan ya. Jadi sahabat tadi Sa'ad bin Hisham kata, siapa? Dia menjawab, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Bertanyalah padanya, dia menjadi saksi di depan mata bagaimana Nabi SAW mendirikan solat witir.
Boleh ke buat satu, lepas tu dua, boleh ke buat tiga, tak mampu buat tiga, boleh buat satu. Tanyalah padanya. Tuan-tuan, ini bukti kedua. Seorang sahabat mengetahui, yang tadi Sayyidatina Aisyah kan tuan-tuan, dia suruh tanya pada Sayyidina Ali bin Abi Talib kan, bab khuf, yang ni tentang witir. Jadi kat sini jelas tuan-tuan, kejujuran, ke apa ni, tawaduknya sahabat. Bila tahu ada yang lebih tahu, dia akan minta orang tu tanya orang lebih tahu. Dia tak ambil kesempatan, tuan-tuan. Kejujuran, betul tak? Subhanallah. Yang ketiga tuan-tuan, Imam Nawawi bawakan, ini kisah sahih dalam Sahih Bukhari pula. Ini lagi dahsyat, tentang pakaian sutera. Muslimat perempuan kat belakang sana, kita pun lah kena tahu juga tuan-tuan, apa sutera yang asli, bagaimana sebagainya. Tapi memang persoalan ni akan berada sampai bila-bila, kerana manusia ni pandai mengubah ilmu yang diberi. Jadi Imran bin Hittan, dia bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu tentang kain sutera. Padan lah kan, dia seorang perempuan, seorang isteri Nabi SAW, pasti tahu dan pakar tentang sutera. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Jawapan Aisyah radhiyallahu, dia kata, pergilah bertanya kepada Ibn Abbas. Pula lah, pergi bertanya kepada Ibn Abbas. Aku pun datang kepada Ibn Abbas, dia panjang sikit. Ibn Abbas kata, dah, aku tak pakar sangat, tanya kepada anak Umar, Ibnu Umar. Dan akhirnya berjumpa Ibnu Umar, kata, kenapa tak tanya kepada bapa aku sendiri, Umar Al-Khattab? Tuan-tuan, sabarnya penanya tadi, dan bagaimana integritinya orang yang tahu tetapi memberitahu ada orang lebih tahu. Jadi akhirnya aku bertemu Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Lalu beliau bersabda, bagaimana beliau berkata, Nabi pernah bersabda sedemikian, tentang hukum kaitan dengan sutera ini. Apa dia tuan-tuan? Dalam ini ada, innama yalbasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah. Sebab yang bertanya tu dia lelaki tuan kan. Dia mungkin nak pakai sutera. Sesungguhnya orang yang pakai kain sutera ni, khususnya lelaki lah, di dunia dia pakai, adalah orang yang tidak mendapat bahagian kain tersebut di akhirat. Tuan-tuan, itu jawapan pada pertanyaan tadi. Nak ceritanya kena sabar, lelaki tak boleh pakai kain sutera. Tapi yang penting tuan-tuan, saya bukan nak cerita pasal hukum kain sutera. Saya nak tunjukkan bagaimana Imam Nawawi rahimahullah mendatangkan 3 bukti ini. Ada dalam muka surat 510 ni tuan-tuan, tentang adab, amanah dia kena dengan sahabat yang mengetahui, ada orang yang pakar, ada orang yang lebih mengetahui. Sebab itu tuan-tuan Allah, saya mengingatkan diri saya tuan-tuan, dalam bidang agama ni seperti juga bidang yang lain, tak semua orang pakar semua bidang. Itu saya nak beritahu tuan-tuan. Pergilah pejabat agama, nikah cerai ada pakar, betul tak tuan? Ada pegawainya. Yang ini ada pegawainya. Ilmu ni tuan-tuan tidak boleh direka cipta, terutama ilmu Islam yang melibatkan ilmu wahyu yang memang ada sumber. Islam ialah ilmu wahyu. Islam itu adalah ilmu dan juga amalan. Jadi ilmu tu ada sumber dan ada tradisi dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita bypass tradisi ini, dia akan menyebabkan yang Nabi pesan, manusia akan di dalam kebingungan. Bila kebingungan itu tuan, manusia kadang-kala ditambah pula dengan terlalu taksub, terlalu melihat ilmu tu pada orang. Orang itu ada ilmu, siap, semua sekali percaya. Betul tak tuan? Betul. Orang dia tak tengok pada ilmu orang. Betul, kita hormati orang, tetapi sebenarnya kita nak tengok ilmu dia. Tapi bila mana manusia bukan tengok pada ilmu tapi tengok pada orangnya, akhirnya pengakuan air liur pun berjumlah RM500. Betul tak tuan? Keluar air liur, sapu, RM500, pengikut pun beli RM500. Pengakuan. Jadi betul lah tuan-tuan, Nabi beritahu tadi, fitnah akhir zaman ialah fitnah kebodohan
yang disebabkan tidak ada kejujuran daripada orang yang bertanya. Susah nak beritahu, wallahu alam, saya tak pastilah. Itu yang susah nak jumpa, tuan. Saya mohon maaf, saya tak pasti nak jawab bab ni. Boleh tak tanya orang ni? Ataupun mungkin saya ada masa, saya cuba tanya. Jadi tuan-tuan, jika ini berlaku, tuan-tuan, dia boleh mengelakkan masalah-masalah ribuan orang berada di dalam kesesatan, kebodohan. Yang ini minta maaf, tuan-tuan, suka tak suka saya ulangi ulama dan Nabi punya pesanan yang patut kita pandu. Wa imma, kadang-kadang tuan-tuan, dalam bidang keluarga, kerana ikut nafsu, ikut emosi, sensasi pula, viral pula, la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Kita melihat keaiban demi keaiban kerana kejahilan, ditambah dengan cabaran semasa ni, kemasyhuran yang melampau, sehingga keikatan suami isteri mudah bercerai, anak menjadi mangsa, dan akhirnya peringkat lagi besar, satu keluarga boleh jadi sesat. Sebab itu, tuan-tuan mati Allah, cabaran besar tentang ilmu ni ialah kita kena redha, tuan-tuan, tak semua ilmu boleh kita belajar dengan mendalam, dan kita nak mengajar pula dengan cara semua boleh. Kita kena jujur, tuan-tuan. Sebab itu ada pengkhususan ilmu dalam Islam ni. Kita belajar semua pengajar Islam, betul, kita boleh mengajar setakat mana yang boleh, tapi bila sampai berkembangnya, kita kena ada pengkhususan, sehinggalah itulah pakar. Sebab itu alhamdulillah, tuan-tuan, di Malaysia ni, poin yang kedua dalam soal solusi ni, kita kena hormati kerajaan yang menjaga agama Islam, pemimpin yang dia kena buat filtering, seperti tauliah, seperti nyatakan anda belajar kat mana untuk mohon tauliah begitu begini. Tauliah tu macam-macam, tuan-tuan. Ada tauliah kitab, ada tauliah itu Al-Quran. Kena raikan. Susahlah Islam ni nak mengajar pun. Tuan-tuan, ya, kerana akhir zaman ni ramai orang ambil kesempatan. Yang ketiga solusi, tuan-tuan mati Allah, terus menerus belajar fardu ain daripada orang yang ada integriti ilmu. Dan orang awam, peranannya ialah untuk mencari siapakah sebenarnya yang selayaknya mengajar. Sebagai contoh, tuan-tuan, mengajar tajwid, saya ambil contoh yang paling simple. Ramai orang boleh mengajar tajwid, tetapi kita kena tengok betul-betul dia tu mula belajar di mana dan apa yang diguna, macam mana. Dia betul-betul telah dites ke belum, tuan-tuan? Sebab apa, tajwid ini walaupun nampak simple, kadang-kadang orang pun jadi pening belajar. Ini mat ni pula. Hukum berdosa kalau berhenti, dah berdosa pula, dah berhenti kerana ghairil maghdubi alaihim. Tak boleh. Jadi, tuan-tuan, orang awam, sebab itu orang awam juga yang ada kuasa untuk bertanya, perlulah ambil kira, cari siapakah sebenarnya yang mempunyai pengkhususan. Tengok sijil dan semak sijil. Dan kebetulan perkembangan di tempat-tempat yang elit, seperti juga mungkin tempat tuan-tuan ni, kadang-kadang satu keluarga ada satu ustaz, betul tak? Doktor, my ustaz says, ustaz saya cakap macam ni. Dah rupanya setiap orang ada ustaz, tuan-tuan. Setiap keluarga ada ustaz. Tengok-tengok ustaz tu, bukan saya nak cakap ustaz tu negara seberang, tetapi nak ceritanya kadang-kadang kita tengok je dia mengaji kat begitu tempat, kita pun tak cek. Kerana begitu ramai, tuan-tuan, saya nak beritahu, sampai di satu universiti terkemuka di dunia Timur Tengah tu, orang boleh menipu sijil, tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, dunia penuh dengan scammer. Minta maaf, tuan-tuan, termasuklah bidang agama. Saya ambil contoh, tuan-tuan boleh percaya ke tidak, ini ketika saya kat Mesir, kerajaan boleh hampir percaya ada sepasang suami isteri beritahu anak ini menang dekat Malaysia pertandingan 30 juzuk. Dia tunjukkan bukti-bukti gambar, sampaikan satu tempat, saya tak nak sebut lah, nanti tuan-tuan kata tak sikah pula tempat ni kan, nak bagi hadiah, sampai kerajaan pun nak bagi hadiah. Mujur dia teringat, betul ke ni? Dia telefon kedutaan Malaysia.
Dahlah pula pegawai kedutaan cek mana ada pertandingan ni. Ini dah datang TV dah tuan-tuan ni. Dah nak on air dan nak sampaikan hadiah. Jadi nak ceritanya dia selamba yang mak ayah ni menipu bersama dengan anaknya, menipu hampir kerajaan Mesir. Dia kata dia menang hadiah kat Malaysia, kerajaan Mesir tak raikan. Tapi saya nak beritahu tuan-tuan, begitulah tahap desperadonya manusia dengan penipuan berkaitan dengan agama ni. Jadi itu sebabnya tuan-tuan Allah, jika kita faham hadis ini tuan-tuan, kita boleh berlapang dada. Cabaran di akhir zaman ini sebegini, dan solusinya ialah kita terus mencari sumber sebenar beragama ini dengan sabar, dengan betul. Kalau tidak tuan-tuan, kita menghadapi banyak kerugian, banyak kebodohan seperti yang kita lihat. Dan kita perlu kembalikan balik tuan-tuan manusia yang bodoh ini dengan ilmu. Mungkin orang tak suka tuan-tuan kalimah bodoh, tapi saya terpaksa lah. Dalam ilmu ni kena jujur. Kalau nak jaga hati orang yang tak betul, sampai bila tuan-tuan kita tak sampaikan kebenaran? Sebab itu tuan-tuan mati Allah, dipersilakanlah tuan-tuan merujuk ramai orang, tetapi semaklah siapa yang dirujuki, terutama bidang agama dan kepakaran. Jangan terpengaruh dengan viral, trending, kerana tak semua trending itu betul. Dah terlalu banyak kes-kes semasa. Bila tuan-tuan nak menderma sekalipun atas nama agama, tolonglah buat semakan. Kerana begitu banyak tuan-tuan orang ambil kesempatan daripada crowdfunding. Sebab itu alhamdulillah kita ada masjid. Masjid ni adalah tempat yang terbaik. Saya kembalikan balik tuan-tuan, solusinya ialah institusi masjid perlu terus berkembang hebat, lebih melihat kepada maslahah ummah dengan cara betul, mengikut cara Islam dan peraturan semasa. Jika tidak tuan-tuan, kita menghadapi, kita tak tahu apa lagi kumpulan lepas ini macam-macam. Begitu banyak tuan, Malaysia ni kaya dengan kumpulan yang macam-macam. Sebab dia mengikut orang, dia tidak mengikut kebenaran ilmu yang ada pada orang. Ini susah nak terima tuan-tuan. Kalau tuan-tuan taksub ni orang, kalau saya sebut benda ni siap. Tapi saya dah biasa, saya terpaksa jujur dengan ilmu dan amanah ini. Sampai masa tuan kita kena ulas. Sebab itu kesimpulan tuan-tuan, ulama menyebut, ini pandangan ulama seperti yang Nawawi, sekiranya manusia terlalu kagum dengan batang tubuh tuan-tuan bukan ilmu pada tubuh itu, dia akan berada confirm pada kesesatan yang panjang. Dia akan berada pada kesesatan yang panjang. Artinya dia berada dalam kebodohan yang lama. Sebab itu tuan-tuan Allah, ini satu muhasabah yang patut ada pada kita yang masih mungkin ada kesedaran. Sebab itu perjuangan membentuk manusia berilmu tuan-tuan di universiti ini satu jihad besar. Kerana dengan teknologi semasa ni, kita kena tengok orang tu punya ilmu. Kita kena panggil dia. Kalau kita bergantung dengan bahan dia tuan-tuan, orang lain tolong buat untuk dia. Sebab itu kena ada munaqashah, kena ada viva. Oh, dia cantik je barang dia, netizen betul ke siapa buat ni? AI buat ke, orang buat ke, macam jadi bila kita uji secara fizikal tuan-tuan, sebab itu tauliah ni kena temuduga. Kena temuduga ini face to face, body to body ni tuan-tuan, dia akan melihat sebenar bagaimanakah kepakarannya. Sebab itu dalam Al-Quran kita kena talaqi, betul tuan-tuan dan kita kena sabar bila orang betul ke kita dengan betul, alhamdulillah kita ikut. Sebab itu kalau kita bergantung dengan teknologi, kalau orang tu hidup betul-betul okey, kalau orang tu bersifat AI je, siap tuan-tuan. Mungkin boleh untuk tujuan tertentu, tapi tidak boleh sampai peringkat untuk kita merasmikan kepakarannya. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, Imam Nawawi kemudiannya menyatakan lagi bahawa perkara yang perlu dilihat bila orang itu ada ilmu, amalannya. Bagaimanakah amal solehnya, bagaimanakah istiqamahnya, bagaimanakah hidup Islamnya. Tuan sebab inilah ramai orang mengaku dia pakar, tetapi dia tidak kadang-kadang beramal dengan kepakarannya. Seperti Profesor Jus saya dulu, Profesor Yahudi saya dulu,
Dia kata, I'm professor in use but non-practice. Kita pun sabar je tuan-tuan. Dalam Islam saya kata no, alim kena beramal. Dalam Islam ni tuan-tuan, bila orang tu tahu, dia kena beramal. Bila dia tak beramal, menunjukkan dia tidak seperti mana tuntutan Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa amilus solihat. Kerana Allah berfirman banyak tuan-tuan, orang yang beriman tu dia beramal. Jadi tanda-tanda untuk kita nilai keilmuan dalam Islam ini, mestilah dia mengamalkan. Kejujuran sahabat ni tuan-tuan, 3 kes ni tadi, kes berkaitan dengan wuduk khuf, kes berkaitan dengan witir, kes berkaitan dengan kain sutera, menunjukkan sahabat Nabi ni tuan-tuan betul-betul menghayati, beramal dengan adab bila menjawab pertanyaan. Bila dia tahu ada orang lebih tahu pada dia, dipersilakan. Ini yang suka tuan-tuan. Kalau angkat telefonnya orang tahu cara na'am. Kalau dah na'am, semua na'am ni, kuliah subuh muncul kat Malaysia ni tak ada kuliah asar yang tuan. Jadi staf saya pesan, nak jadi pensyarah, jadi seorang researcher. Kalau nak berceramah lebih baik resign. Kalau jadi pensyarah ini tuan-tuan, kalau dia kerja terima telefon, boleh kuliah subuh, boleh kuliah duha boleh, kuliah zuhur boleh, kuliah maghrib boleh, kuliah syak boleh, semua ilmu boleh. Beritahu nak mengajar apa. Ni tuan-tuan, bimbang. Bukan mencari keredaan Allah, tapi nak cari redha orang yang menjemput. Ini pandangan ni tak popular tuan di kalangan agamawan, tapi saya kena jujur. Dan nak bentuk orang ni memang tak popular lah. Nak bentuk kat universiti orang macam ni, tak mampu kita nak popular tuan. Sebab masa kita fikir macam mana nak jadikan dia ni 3 tahun setengah, macam mana nak berkualiti bidang agama, bidang Quran hadis. Hari ni tuan-tuan, kalau kita pun glamour juga macam orang lain, tak sempat nak fikir. Sebab itu tuan-tuan mati Allah, keadaan ini kata Imam Nawawi rahimahullah, maka inilah sebagai benteng akhir zaman untuk kita menghadapi gejala skemarisme ilmu, kebodohan. Maka perlu kita berterusan dengan cara sahabat Nabi ini, untuk kita memfokuskan terutama fardu ain secara tertib dalam kita menghayati kehidupan beragama. Adapun ilmu-ilmu lain cukup dahsyat. Ilmu lain ada bidang profesionalisme dia, tapi kadang bidang agama ni tidak lihat profesionalisme. Sebab itulah tuan-tuan, permintaan orang tak mengira tentang profesionalisme, tetapi di kalangan yang ada agama juga tuan-tuan, kadang-kadang begitulah keadaannya. Namun insya-Allah tuan-tuan, selagi mana adanya majlis ilmu dan institusi yang menjaga ilmu ini dengan baik, maka harap-harapnya manusia itu akan mengekalkan seperti mana sunnah Nabi SAW dan para sahabat ini untuk menjaga ilmu Islam, dan kemudian untuk mengekang kesan kebodohan yang boleh berlaku daripada penggunaan ilmu. Sebab itu bila orang tanya tentang tunggang agama sebagainya, saya kata boleh ada, dan jangan terlebih-lebih hingga menyebabkan semua benda dalam agama ni pula tak betul. Itu pun satu hal juga tuan-tuan. Kerana adanya kes-kes ini sampai orang menolak nanti. Jadi itu pun takut juga, nolak agama. Banyak sangat ni, semua ni tak betul, itu ini. Akhir sekali dia tolak agama. Itu pun takut juga kita. Sebab itu tuan-tuan, inilah peranan majlis ilmu ini. Semoga kita boleh bawa, sampaikan kepada ahli keluarga kita, pada masyarakat kita. Belajarlah ilmu dengan betul, dan insya-Allah kita berusaha untuk mengelakkan daripada terpedaya, sehingga pesan Nabi tadi tidak akan sesat dan menyesatkan. Jadi saya rasa sekadar ini dulu, boleh tuan ya? Sekadar ini dulu yang dapat saya sampaikan dalam setengah jam lebih kurang. Segala yang baik daripada Allah SWT. Kelemahan penyampaian saya mohon maaf, dan insya-Allah beristiqamahlah kita dengan majlis ilmu dan beramal daripada ilmu itu, daripada sumber yang terbaik insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'd tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.